Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama Cikgu Tuan Johaida binti Tuan Muhammad Amin dari SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Untuk kelas kimia kita pada hari ini, Cikgu akan ajar bab 3 yang bertajuk tindak balas redox. Ini untuk silibus kimia KBSM tingkatan 5. Baiklah. Pernah tak anda lihat kejadian ini berlaku? Contohnya anda potong buah apple, dan bila dibiarkan buah apple tersebut di atas meja makan, warna buah apple tu dia berubah. Bila awak biar lama sikit, awak tak terus makan, awak dapati warna buah apple tu dia berubah menjadi perang. Apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa dia berubah menjadi warna perang? Betul. Jawapannya ialah kerana berlakunya proses tindak balas pengoksidaan. Apa maksud, sebelum kita teruskan lagi, kita tengok dulu apa maksud tindak balas redox. Tindak balas redox ialah satu tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Tindak balas redox ialah suatu tindak balas kimia yang melibatkan tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan berlaku secara serentak. Cikgu harap para pelajar akan go through dengan video cikgu ini berulang-ulang kali supaya anda dapat lebih memahami dan juga anda juga perlu membuat nota sendiri. Maksud tindak balas pengoksidaan dan penurunan tadi, tindak balas redox tadi, cikgu dah maklumkan bahawa tindak balas redox ialah tindak balas yang melibatkan tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak kan. Apa itu tindak balas pengoksidaan? Apa itu tindak balas penurunan pula? Tindak balas pengoksidaan ialah tindak balas yang melibatkan penambahan oksigen, kehilangan hidrogen, kehilangan elektron dan peningkatan nombor pengoksidaan. Manakala tindak balas penurunan ialah kehilangan oksigen, penambahan hidrogen, penambahan elektron dan pengurangan nombor pengoksidaan. Jika anda perhatikan betul-betul, tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan, dia bersifat berlawanan. Contohnya untuk anda mudah ingat, anda boleh ingat tindak balas pengoksidaan yang melibatkan 4 perkara iaitu penambahan oksigen, kehilangan hidrogen, kehilangan elektron dan peningkatan nombor pengoksidaan. Jadi bila anda dah ingat 4 perkara tentang tindak balas pengoksidaan, secara automatik anda akan ingat tindak balas penurunan kerana dia berlawanan dengan tindak balas pengoksidaan tadi. Boleh faham? So kedua-dua tindak balas ni bila dia berlaku secara serentak, itu kita panggil tindak balas redox. Sebelum pergi lebih lanjut, kita berkenalan dulu dengan ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Kita menggunakan pelbagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan di dalam makmal dan kehidupan harian kita. Kita tengok contoh-contoh yang cikgu berikan pada skrin tersebut. Ejen pengoksidaan, larutan kalium manganat 7 berasid, larutan kalium dikromat 6 berasid, halogen ialah ahli kumpulan 17 lah. Contohnya air klorin dan air bromin, oksigen, hidrogen peroksida berasid dan larutan ferrum 3 klorida. Ini antara contoh dia antara beberapa contoh ejen pengoksidaan. Mari kita lihat pula contoh-contoh untuk ejen penurunan. Contoh ejen penurunan ialah larutan kalium iodida, logam-logam reaktif seperti magnesium, hidrogen, karbon monoksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, amonia dan larutan ferrum 2 sulfat. So tolong catatkan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ni dalam buku nota awak. Anda perlu ingat contoh-contoh ni.
Okey, beberapa contoh ejen peroksidaan dan beberapa contoh ejen penurunan. Kerana tindak balas redox ni adalah satu bab yang panjang dan banyak melibatkan eksperimen. Okey, tetapi disebabkan situasi sekarang, so kita tak boleh hadir ke sekolah dan membuat eksperimen. Jadi kita belajar dulu, berkenalan dulu dengan tajuk ni, belajar dulu secara teori. Okey, dan bila kita kembali ke sekolah, kita akan buat eksperimen untuk tajuk-tajuk subtopik dalam bab ini. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh tindak balas redox. Okey, contoh tindak balas redox. Okey, antara magnesium dengan karbon dioksida dan menghasilkan magnesium oksida dan juga karbon. Okey, jika anda perhatikan, okey, yang ni maksudnya dia sebelum tindak balas bahan dia sebelum tindak balas. Ni pula adalah selepas tindak balas. Okey, dia adalah hasil, okey, selepas tindak balas. So, kalau awak tengok magnesium sebelum tindak balas, dia adalah magnesium atom. Tapi selepas tindak balas, dia adalah magnesium oksida. Maksudnya dia ada pertambahan ataupun penambahan oksigen. Okey. So, tadi kita dah belajar tadi kan 4 ciri-ciri kan, sekiranya oksigen bertambah maksudnya dia adalah proses pengoksidaan. So, magnesium tadi mengalami pengoksidaan So, magnesium proses ni adalah proses pengoksidaan. Okey. Okey, manakala karbon dioksida, okey, sebelum tindak balas dia ada oksigen. Okey, tapi selepas tindak balas dia jadi karbon sahaja. So dia kehilangan oksigen. So tindak balas ni dinamakan tindak balas penurunan. Okey, penurunan. Okey. Cuba tengok balik kalau anda lupa Okey, tindak balas pengoksidaan dia penambahan oksigen. Tindak balas penurunan dia kehilangan oksigen. So satu ciri dah menepati untuk tindak balas tadi. So tindak balas ini dipanggil tindak balas redox lah. Kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak untuk tindak balas ini. Okey. So kalau awak tengok okey, karbon dioksida tadi dia mengalami karbon ni tadi dia mengalami proses penurunan dan dia adalah ejen pengoksidaan. Okey? Manakala magnesium dia mengalami pengoksidaan dan dia adalah ejen penurunan. Okey? Cikgu harap anda boleh faham Okey? Ni contoh tindak balas redox yang menepati syarat yang pertama lah, penambahan oksigen dan kehilangan oksigen. Okey, syarat yang pertama tadi kan dia ada 4 syarat kan? Okey, kita sedang bicarakan yang syarat yang pertama. Okey? Sebab kita kena tahulah bukan semua tindak balas adalah tindak balas redox. Tindak balas redox hanya apabila tindak balas pengoksidaan dan penurunan tu berlaku serentak. Barulah kena pasti sebagai tindak balas redox Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, untuk persamaan ni aluminium atom bertindak balas dengan ferrum oksida dan menghasilkan aluminium oksida dan juga ferrum. Okey? Kalau awak perhatikan aluminium sebelum tindak balas dan aluminium selepas tindak balas, okey, selepas tindak balas, okey, aluminium selepas tindak balas dia gain oksigen. Okey, dia bertambah oksigen. Manakala ferrum oksida sebelum tindak balas dan selepas tindak balas, okey, ferrum oksida dia kehilangan oksigen. Okey, so aluminium mengalami proses pengoksidaan manakala ferrum oksida mengalami proses penurunan. Okey, boleh faham Ini juga menepati untuk syarat yang pertama lah. Okey, kehilangan oksigen serta penambahan oksigen. Okey, sekarang kita tengok untuk yang syarat kedua pula. Okey, antara hidrogen sulfida bertindak balas dengan klorin menghasilkan sulfur dan juga asid hidroklorik. Okey, HCl Okey, awak tengok yang pertama, hidrogen sulfida sebelum tindak balas dan selepas tindak balas. Okey, hidrogen ni tak ada dah ni kan? Okey, maksudnya dia dah kehilangan hidrogen. So, dia mengalami proses pengoksidaan. Okey, tengok balik syarat yang 4 tadi. Okey, kehilangan hidrogen. Maksudnya dia adalah proses pengoksidaan.
Manakala satu pihak lagi, klorin, okay, klorin gas, okay, selepas tindak balas dia bertambah hidrogen. Okay, so dia mengalami penurunan. So tindak balas ini juga dikenali sebagai tindak balas redox. So ada 3 contoh cikgu bagi kat sini. Contoh 1, tindak balas redox. Contoh 2, juga tindak balas redox kerana kedua-dua proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Contoh 3 juga adalah tindak balas redox. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana cara untuk mengira nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan. Okey, ni nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan biasanya dia sama dengan bilangan cas sesuatu unsur tu lah. Okey, kalau ion dalam gambar ni ialah ion aluminium ion 3 positif. So, nombor pengoksidaannya ialah positif 3. Cuma cara tulis dia tu mesti tulis positif atau negatif dahulu. Okey, katakanlah klorin. Okey, klorin 1 negatif charge dia. Okey, maka nombor pengoksidaan untuk klorin ialah negatif 1. Okey, katakanlah magnesium 2 positif charge dia. So, nombor pengoksidaan untuk magnesium ialah positif 2. Okey, ini cara untuk kita tulis nombor pengoksidaan dan kenal pasti nombor pengoksidaan sesuatu unsur. Okey, ada beberapa syarat. Okey, nombor pengoksidaan dia mengikut nombor pengoksidaan sesuatu unsur tu dia mengikut unsur tu berada dalam kumpulan mana. Okey, contohnya semua unsur kumpulan 1. Okey, semua unsur kumpulan 1, cas dia 1. Okey, cas dia 1, maka nombor pengoksidaan dia ialah positif 1. Okey, unsur kumpulan 2, semua unsur kumpulan 2 positif 2. Okey, begitulah juga dengan kumpulan 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, 18 dia tak ada nombor pengoksidaan lah sebab kumpulan 18 dia dah capai oktet, so dia adalah neutral, kosong. Okey. Kumpulan 13, nombor pengoksidaan dia ialah positif 3. Kumpulan 14, nombor pengoksidaan dia ialah positif 4. Okey, manakala kumpulan 15, okey, kumpulan 15 contohnya nitrogen. Okey, dia punya nombor pengoksidaan dia negatif 3. Semua unsur kumpulan 16, nombor pengoksidaan dia ialah negatif 2. Manakala semua unsur kumpulan 17 ni negatif 1. Nombor pengoksidaan dia ikut unsur tu berada dalam kumpulan mana. Okey, yang kenapa kumpulan 1, 2 terus 13? Okey, sebabnya ni ada unsur peralihan ni. Kumpulan 3 hingga 12 ada kat tengah-tengah ni kan. Okey, jangan lupa kumpulan peralihan ni ada kat tengah-tengah. Okey. Kita tengok satu contoh kita tengok peraturan dalam menentukan nombor pengoksidaan. Okey. Peraturan 1, nombor pengoksidaan suatu unsur, suatu atom dalam unsur ialah sifar. Okey, so maksudnya semua nombor pengoksidaan atom dalam jadual berkala tu, atom tu, okey, nombor pengoksidaan dia ialah kosong, sifar. Okey. Peraturan 2, okey ni peraturan 1, okey ni peraturan 2, ni peraturan 3. Okey, peraturan 2, nombor pengoksidaan ion monoatom adalah sama dengan cas yang dibawa oleh ion itu. Yang ni yang cikgu terangkan tadi. Okey, dia mengikut kumpulan dia. Okey, so contohnya natrium dia berada dalam kumpulan 1, so nombor pengoksidaan dia positif 1. Kalsium dia berada dalam kumpulan 2, so nombor pengoksidaan dia ialah positif 2. Okey, so yang ni yang cikgu dah terang tadi sebelum tadi. Okey, sekarang peraturan 3, nombor pengoksidaan oksigen dalam sebatiannya ialah negatif 2 kecuali bagi peroksida di mana nombor pengoksidaannya ialah negatif 1. Yang ni ada pengecualian, ada special case. Okay, so yang ni awak kena take note. Okay. Sekejap. Okay, awak sambil tu awak boleh tengok dulu skrin yang cikgu paparkan tu. Okay, so nombor pengoksidaan dia ialah untuk oksigen
Nombor peroksidaan untuk oksigen dalam sebatian ialah -2 kerana oksigen berada dalam kumpulan 16. Okey, kecuali yang ni je. Okey, kecuali yang ni je. Oksigen dalam hidrogen peroksida sahaja dia -1. Okey, oksigen yang lain ni semua nilai dia -2. Okey, nombor peroksidaan untuk oksigen. Okey, kecuali hidrogen peroksida, nombor peroksidaan untuk oksigen tu ialah -1. Okay, so yang ni awak kena take note. Okay, dia ada dua yang special case ni yang pertama. Okay, yang kedua, special case yang kedua Okay, peraturan 4. Okay, peraturan 4, nombor peroksidaan untuk hidrogen. Okay, sepatutnya ialah positif 1 lah. Sebab hidrogen berada dalam kumpulan 1. Tapi untuk hidrogen hidrida, contohnya yang ni. Okay, nombor peroksidaan untuk hidrogen tu ialah -1. Okay, hidrida ni maksudnya hidrogen tu dia bertindak balas dengan unsur dalam satu kumpulan yang sama dengan dia. Okey, contohnya hidrogen dengan natrium, dia masing-masing kedua-duanya berada dalam kumpulan 1. Okey, so sekiranya perkara ni berlaku, nombor peroksidaan untuk hidrogen ni dia akan jadi -1. Okey, awak kena ingat Cikgu Star ni ada dua Cikgu Star tu Okey, sekarang peraturan, bukan peroksidaan 5 ni. Ini peraturan yang kelima. Okey. Jumlah nombor peroksidaan adalah sama dengan cas pada sebatian itu. Okey, jumlah dia. Contoh ni tak ada sebarang cas, so dia kosong. Yang ni pun kosong. Tapi yang ni, kalau awak tengok ni, yang ni SO4 2 negatif. So, nombor peroksidaan dia ialah -2. Kita ikut yang ni Okey, kita ikut cas dia. Okey, -2. Yang ni pun sama. ClO3 negatif 1 lah ni. Okey, so -1. Okey, dia punya cas dia tu 1 negatif. So nombor peroksidaan dia ialah -1. Okey, kalau cikgu ambil satu lagi contoh karbonat. Okey, so ni 2 negatif, maksudnya nombor peroksidaan dia ialah -2. Okey. Okey, sekarang kita dah tengok peraturan-peraturan untuk nombor peroksidaan. Sekarang mari kita cuba kira. Kita kira nombor peroksidaan bagi unsur yang bergaris dalam formula di bawah tu Okey, so kalau awak tengok kat situ, yang dia garis tu ialah S. Okey. Mana tadi? Okey, sama dengan kosong sebab dia tak ada sebarang charge. Yang kita nak cari ialah S2. So S2 kita andaikan dia sebagai, anggap nombor peroksidaan unsur S sebagai P kan, dia tulis ni kan. Okey, so H dia kumpulan 1. So nombor peroksidaan dia ialah positif 1. So dia ada 2, awak kena darab 2. Tambah dengan 2P, ini ni S2 ni kita anggapkan dia sebagai P dan dia ada 2. Okey, tambah dengan oksigen. Oksigen -2 darab 7. Ingat nilai untuk oksigen tadi kan -2 kan, cas dia. Okey, so sekarang dia akan jadi positif 2 tambah 2P tolak 14 sama dengan 0. So 2P tolak 12 sama dengan 0. 2P sama dengan positif 12. P sama dengan positif 6. Okey, ni jawapan dia. Okey, ni cara kira untuk nombor peroksidaan dalam satu sebatian. Okey, so awak kena ingatlah, biasanya yang dia suruh kira tu adalah unsur-unsur dalam unsur peralihan lah biasanya. Okey? Okey. Okey. Nampaknya sampai sini dulu untuk video kali ini. Okey, bab 3 ni dia panjang. So kita tak boleh ajar serentak. Nanti awak sendiri pun akan rasa keliru dan rasa susah. Okey, untuk sebelum menamatkan sesi pada hari ini adalah satu kerja rumah yang cikgu nak anda semua buat Tolong buat pada sekeping kertas. Okey,
ambil gambar jawapan anda, tulis nama dan macam biasa send jawapan anda kepada personal WhatsApp cikgu. Okey, tolong beri kerjasama. Okey. Okey, sampai sini saja untuk kali ini sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.